Rekod tu lah, rekod dah. Kita rekod. Rekod ni kau lah. Rekod. Memang ni kau lah. Tu. Bergelap je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu kembali dalam rancangan Intibar dari Tanah Suci dengan satu lagi paparan menarik yang menimpa seorang tetamu Allah ketika sedang khusyuk beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Hajah Fauziah Hanum merasai pengalaman luar biasa apabila rohnya pergi meninggalkan jasad yang ketika itu sedang khusyuk membaca surah Yasin betul-betul di hadapan Kaabah. Saya baca surah Yasin, yang nampak tu jasad saja. Roh saya telah dibawa kat satu dunia yang lain. Ya Allah Tuanku, janganlah kau ambil nyawa ke masa ni. Saya belum lagi mengerjakan haji dan saya banyak dosa lagi. Episod Mati di Depan Kaabah kali ini cukup menginsafkan untuk sama-sama kita renung dan diambil iktibar yang tersirat di dalamnya. Setelah 2 kali menolak peluang ke Tanah Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih itu memberikan peluang ketiga. Bertemankan kakak dan anak saudara, Hajah Fauziah berangkat ke Tanah Suci bagi menunaikan fardu haji. Dengan pandangan mata hati, sama-sama kita saksikan. Kedinginan perjalanan menuju ke utara tanah air membawa kami menemui Hajah Fauziah Hanum, 53 tahun. Di sebalik wajah ini tersimpan sebuah kenangan syahdu di Tanah Suci. Wanita ini sama sekali tidak menyangka pemergian bagi menunaikan rukun Islam kelima akan mengheretnya melalui peristiwa yang tidak mungkin dilupakan sepanjang hayat. Hajah Fauziah berangkat ke Tanah Suci pada 2007 bersama-sama 3 anggota keluarga terdekat. Bertugas sebagai kaki tangan kerajaan di Ipoh, Perak, ibu kepada 2 cahaya mata ini seorang wanita yang pendiam dan lemah lembut. Seperti kebanyakan tetamu Allah yang lain, perasaan pilu pasti hadir apabila pertama kali menatap Kaabah. Perasaan pertama saya melihat Kaabah, memang saya tak sangka saya akan sampai ke Mekah. Terus saya sebut Allah Akbar. Tak dapat nak menahan perasaan saya. Beliau tidak henti-henti berdoa agar dipermudahkan pelaksanaan ibadah ketika di sana. Namun, ujian Allah yang datang tidak mampu ditolak. Saya berdoa, dia kata apa berlaku dia, Tuhan bantulah saya, lindungilah saya masa di Arafah dan Mina, dan permudahkan perjalanan saya. Itulah setiap kali saya sebut dan doa kepada Tuhan. Dugaan pertama yang menyambut beliau di sana, cuaca. Kami sampai sana Mekah memang panas. Hingga kan 2 kali imam Masjid Haram semayang hajat untuk minta hujan. Tapi masakan pagi itu tak dapat setitik hujan pun tak ada, sehingga kami sampai pergi ke Madinah. Bila kami makan Madinah 4 hari Madinah, barulah kami tahu hujan selebat-lebatnya di Mekah. Dugaan demi dugaan yang hadir tidak mematahkan semangat beliau untuk terus menyempurnakan rukun Islam yang kelima itu. Di depan Kaabah berlaku peristiwa yang langsung tidak terduga olehnya. Jasad menangis teresak-esak dikala roh sudah berada di alam lain. Bila saya sampai ke Mekah itu pada 9 bulan 12 2007, berlaku di Masjidil Haram. Masa tu memanglah kiranya dah ramai orang-orang tetamu Allah pada itu pada dekat 1 juta lah. Di saat inilah Hajah Fauziah bakal merasai pengalaman kematian. Sementara menantikan solat zuhur, beliau beriktikaf di hadapan Kaabah. Saya pun tengok ada masa lagi. Saya pun buka buku kecil lah, amaran surah-surah pilihan. Jadi saya baca surah Al-Kahfi masa tu. Kemudiannya beliau membaca Yasin. Saya pun sambung bacaan saya baca surah Yasin. Masa saya baca surah Yasin tu, saya rasa saya dibawa ke satu dunia yang lain.
Macam saya meninggalkan kawan-kawan saya. Ya Allah Tuhanku, ke mana? Ke mana saya nak dibawa ni, saya kata. Saya menangis. Sampai saya baca surah Yasin tu, saya menangis. Sebab saya rasa saya dah dibawa ke satu dunia lain. Hanya yang ada situ, kalau ada orang tengok pun saya adalah jasad saya. Tapi dosa saya dibawa satu tempat yang saya tak tahu ke mana dibawa saya. Roh dibawa entah ke mana, ketakutan daripada kematian, sedangkan diri belum bersedia. Adakah saya ni dah dimatikan masa ni? Ya Allah Tuhanku, janganlah kau ambil nyawa ke masa ni. Saya belum lagi mengerjakan haji dan saya banyak dosa lagi. Ampunilah saya. Kemudian saya dengar pula ada suara-suara halus baca Yasin untuk ikut saya. Di mana saya ni? Saya kata. Suara siapakah yang mengiringi bacaan Yasinnya? Suara-suara halus itu ikut saya baca Yasin. Sehinggalah tamat saya baca Yasin, barulah suara tu lah. Tapi suara itu memang merdu. Takut, insaf, perasaan yang mengundang air mata. Tapi air mata saya mencurah-curah, mengalir. Saya kata tak pernah saya menangis macam ni. Tak pernah saya takut macam ni. Tak pernah saya menggigil macam ni. Perasaan mengalami kematian. Rasa terlalu takut. Rupanya kejadian aneh itu diperhatikan anak saudara beliau. Anak saudara saya tanya, Makcik Nur, kenapa Makcik Nur menangis? Kemudian saya tak boleh bercakap. Memang saya keluh masa tu. Saya rasa satu perasaan yang tak pernah saya takut sangat. Keduanya berpelukan. Dia peluk saya peluk cukup. Kemudian saya menangis betul dengan dia kata, menangis saya cukup, dia kata. Apa yang berlaku diceritakan kepada ibu saudaranya. Kata tadi dia nampak saya membaca Yasin, tapi dia nampak saya menangis saja. Memang betul dia kata, yang nampak tu jasad saja. Yang saya menangis, tapi roh saya telah dibawa kat satu dunia lain. Hajah Fauzia percaya Allah cuba menyampaikan sesuatu kepadanya. Tuhan dah tunjuk pada saya lah. Kematian dengan tidak boleh dimain-main. Sejak itu, setiap kali membaca Yasin, air matanya pasti gugur ke bumi. Lepas itulah bila saya baca Yasin, saya akan menangis. Hajah Fauziah terus diperlihatkan dengan kebesaran Allah di Hijr Ismail, di Mina dan di Masjid Nabawi. Beliau mengalami pengalaman berbeza. Kita saksikan kesudahan episod ini. Masa tawaf tu, saya lalu dekat Hijr Ismail. Hijr Ismail saya terasa, masa lalu saja terasa macam sejuk je angin. Saya kata, sini pun ada aircon ke? Saya kata. Kakak saya, dia bercerita pada saya. Dia kata, itu ada orang cakap, itulah dia kata angin bersyurga. Bila cakap macam tu, saya pun, iya ke? Saya kata, selama ni saya tak tahu. Di Mina, lain pula ceritanya. Di Mina tu orang kata bilik air lah, dah memang lah terjasa penuh. Jadi tapi alhamdulillah lah, walaupun penuh ke terjasa beratur pun dengan orang Indonesia yang ramai tu, tapi saya dapat jugalah orang kata buang air ke atau mandi, tetap malam mandi. Bila balik pada melontar akan mandi, tapi kami dan guru agama kami tak benar akan mandi sebab malam berdua, bertiga. Tapi kalau tak mandi tak boleh tidur. Alhamdulillah lah bila saya tak ada demam pula, walaupun mandi pukul 2-3 pagi. Di Arafah, beliau terus mengalami pengalaman luar biasa. Air matanya gugur begitu mudah. Saya berdoa masa tu, saya terasa doa saya diangkat ke atas. Macam saya mencucuk, air mata saya mengalir. Macam saya rasa dah ada macam satu perasaan. So, saya kata, ada ke orang lain pun macam tu perasaannya? Saya kata, macam doa tu macam saya rasa diangkat bawa ke langit. Manusia hanya merancang. Di Madinah, Allah menunjukkan Dia adalah penentu segalanya.